Saya pernah jumpa ada seorang wanita ni, anak kecil-kecil, dia kata, "Ustazah, alhamdulillah, saya kan apa-apa anak buat perangai tumpah ke apa, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya rasa banyak urusan saya dipermudahkan Allah. Pertolongan Allah itu datang, Ustazah. Kalau sebelum ni marah dulu anak, hujung anak tu macam dah kesian, barulah sabar. Sabar mari hujung. Kalau marah pagi, sabar mari malam. Susah tengah marah tu terus sabar, payah. Subhanallah. Sebab itu kita kena ajar diri kita, bila datang je ujian, terus tutup, blok. Syaitan ni ambil peluang bila ada peristiwa nak suruh kita jadi pemarah. Sebab kita tahu bila pemarah kita buat keputusan yang salah. Bila pemarah kita cakap dah tak tentu arah. Bila marah lidah kita mengeluarkan perkataan yang keji, tangan kita menuliskan perkara yang tak elok. Allahu Akbar. Terus istirja dengan Allah, mohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Ataupun isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim pun boleh juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan juga a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi bersabda, la taghdab, jangan kamu marah, walakal jannah, bagi kamu syurga. Masya Allah. Cubalah test dengan suami. Kalau suami marah, bang, la taghdab, walakal jannah. Rasa dia berhenti marah ke dia lagi marah? Dia mungkin tanya, siapa marah? Mana ada marah? Contoh kan. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan sebelum kita nasihat orang lain, kita belajar dulu menahan kemarahan. Subhanallah. Okey, sekarang masuk bab yang keempat. Masa dah tak lama, tinggal setengah jam lagi. Saya minta siapa ni bawakan. Ambilkan buku tu. Saya nak elan kat sini. Okey, ini bab yang keempat, kenali musuhmu. Sahabat, syaitan adalah musuh yang sangat gigih, berusaha tanpa rehat. Namun kekecewaan dan ketakutan paling besar syaitan adalah pada istighfar, taubat dan maaf. Dalam surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17 menyebutkan iblis dan syaitan telah berjanji untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Renungi firman Allah ini. Okey, kita baca ya. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Bersambung tu belakang, baca sampai habis. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Okey, sahabat, syaitan adalah musuh yang sangat gigih, berusaha tanpa rehat. Dalam hidup kita, musuh berganti, betul kan? Masa sekolah rendah adalah orang yang tak suka kita tu, pindah sekolah menengah orang lain pula. Tak ada yang kekal sekolah rendah tu musuh sampai sekarang, tak ada. Ke ada yang macam tu? Dia tu tak suka saya pada tadika lagi sampai sekarang, tak ada. Kadang musuh tu jadi kawan baik dah. Kadang musuh tu jadi pasangan pula, jadi suami, jadi isteri, jadi rakan bisnes. Subhanallah, di kalangan manusia musuh ini akan bertukar selalu. Lepas tu musuh pula reti penat juga. Dah habis-habis dia mengata kita, dia rehat, dia pun tidur juga, dia pun makan juga. Satu hari dia insaf lah juga. Subhanallah. Tapi kita ada satu musuh yang sangat gigih, berusaha tanpa rehat. Siapa? Iaitu syaitan. Subhanallah. Dan kekecewaan dan ketakutan paling besar syaitan adalah pada istighfar, taubat dan maaf. Kenapa? Saya bagi contoh macam ni kan. Contohnya lah, tengah mengumpat, sedap. Tengah mengumpat ni, kena ada kekuatan yang luar biasa, nak berhenti tiba-tiba. Betul kan? Syaitan ni kan, dia kerik cerita ni, cerita pula nampak depan mata kita. Maksudnya mata kita pula nampak pula keburukan. Dah lah cerita pasal imam. Bukan imam masjid ni lah.
Contoh je lah imam-imam lain kan. Ngumpat ni kan sedap. Ngumpat ni biasa benda aib. Memang benda aib lah. Kalau puji tu bukan ngumpat. Mengumpat ni Nabi sebut. Apa itu mengumpat? Bila sahabat Nabi ghibah tu, apa itu ghibah? Ghibah itu apabila kamu bercakap tentang seseorang yang seseorang itu tak suka. Kalau orang bercakap belakang kita, cakap pasal kita rajin, itu kita okey. Kalau kawan kita kata, dia ngumpat kau, ngumpat apa? Dia kata kau rajin. Tu bukan, itu okey lah tu. Lagi. Suruh tambah lagi pula. Kalau kawan tu cakap, dia dengar kau kata apa? Kau pemalas, rumah kau bersepah. Amboi sedapnya mulut dia, rumah dia lagi bersepah. Mungkin kita jadi rasa geram lah. Subhanallah. Bila kita sebut tentang bab ngumpat contohnya kan, ngumpat seseorang. Bukan mudah masa tu rasa macam bersalah tu berhenti astagfirullah cakap seorang. Kecuali ada keimanan ataupun ada sahabat yang menegur sama. Masya Allah. Jarang orang mengumpat mengantuk tersengguk-sengguk. Jarang kan? Tengah ngumpat. Allah. Apa lagi? Apa lagi? Aku ngantuk dah. Sambung lagi cerita. Jarang. Yang ngantuk dalam kuliah memang ramai. Tengok orang sebelah. Yang tu memang mudah dijumpai di mana-mana sahaja. Mengumpat ni kenapa jadi kuat? Sebab dia datang daripada syaitan, kemudian hawa nafsu. Gabung dua tu jadi semangat, jadi kuat. Cakap pasal buruk orang. Allah Akbar. Auzubillah min zalik. Lepas dah ngumpat tu kan balik rumah, Masya Allah tiba-tiba jatuh longkang. Contoh je ya. Jatuh longkang tu kan, aduh astaghfirullahalazim. Lepas tu dia pun duduk sekejap, urut-urut tu kan bang, ya Allah sakitnya ya Allah. Lepas tu dia pun ingat, ya Allah mungkin sebab aku ngumpat tadi kot. Tapi bukan selalunya kita buat maksiat Allah terus balas, tak. Kadang-kadang Allah bagi peringatan, kadang-kadang Allah membiarkan saja, membiarkan kita tak rasa berdosa dengan dosa kita buat. Kemudian bila orang ni beriman, dia terus sedar, dia pun astagfirullah ya Allah, aku bertaubat ya Allah, aku ngumpat sahabatku tadi ya Allah. Ya Allah, terus istighfar. Sebab itu saya kata syaitan dia anti sangat dengan istighfar, dengan taubat. Sebab susah payah dah dia duduk bisik, kuatkan lutut kita yang sakit tu kan, bila ngumpat elok berdiri lama pula. Dia susah payah hasut kita, memperindahkan cerita tu gini-gini datang ni. Nampak dah dosa tu banyak bertimbun tu, tiba-tiba kita Allah uji sikit, daripada ujian tu pula kita mula sedar, kita pun istighfar, ya Allah mohon ampun ya Allah, aku tak nak dah ngumpat ya Allah, aku bertaubat ya Allah, bersalahnya. Kemudian kalau dia kuat, dia jumpa orang yang dia umpat, tu imam nak minta maaf. Kalau tu imam tu tak kuat, kau jangan jadi makmum aku lagi ya. Kalau imam tu tak kuat lah kan. Tapi dalam bab mengumpat ni, kalau kita tak kuat, kalau boleh putus silaturahim, kita tak perlu mengadap, cakap terus terang kat orang tu. Saya pun kalau tuan-tuan puan-puan ngumpat saya, tak payahlah jumpa depan. Saya takut kan, muka makcik tu saya ingat sampai bila-bila. Kalau lah kan, kalau ngumpat yang baik tu lain. Itu bukan ngumpat. Contoh ustazah, saya ngumpat ustazah gitu dengan kawan-kawan. Saya masa tu dah gugur dah rasa jantung tu kan. Makcik ngumpat apa? Macam tu kan. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita mempunyai hati yang bersih, kita selalu memaafkan orang lain. Sebab mungkin ada orang umpat kita dan kita pun pernah umpat orang. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan orang yang mengumpat kita, mengeji, menghina, memfitnah kita, Allah juga akan mengampuni kesilapan yang sama pernah kita buat. Mungkin kita pernah cakap tentang perihal orang yang tak benar dan jadi fitnah. Kalau perihal orang itu yang benar, jadi mengumpat. Bila dalam penceritaan kita itu ada benda yang tak benar, jadi fitnah. Dan Allah sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih berat daripada membunuh. Subhanallah, Allahu Akbar.